Hello, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam Astrik TV. Untuk projek Pendek dan Sedap. Okay, untuk video yang lepas kita dah saksikan Fendi dengan ceritanya Banjara. Untuk video kali ini kita bawakan peserta yang kedua untuk ceritanya yang bertajuk Jeng Jeng Jeng. Kita dah tahu. Okey, kepada anda yang baru menonton ni, sebenarnya projek Pendek dan Sedap ni dah berlangsung selama 6 minggu. Dan ini adalah minggu terakhir di mana kita akan bagi peserta-peserta menceritakan hasil yang ditulis lah. So, apa tunggu lagi? Jom kita kenal dengan peserta nombor 2 kita, Alia. Okay. Hai Alia. Hai. Okey Alia, apa khabar sana tu? Sihat ke? Sihat, Alhamdulillah. Okay, inilah dia peserta yang bercakap daripada Kedah tu. Kedah. Merupakan seorang pelajar, mahasiswa. Di mana tu Alia? UiTM mana? UiTM Puncak Perdana. Okey. So Alia, kita nak ucapkan terima kasih kerana sudi untuk join kita punya projek ni selama 8 minggu bersama dengan kita kan. Terima kasih banyak Alia. Thank you. Okay. Alright. Okay. Tajuk join. Okey. Alia, sebelum kita pergi ke sesi baca cerita tu, kita nak dengar dulu. Kalau macam Fendi, dia punya inspirasi daripada filem. Dan kalau dari Alia sendiri, dari mana datangnya inspirasi untuk menulis cerita ni? Sekali dengan tajuk dia, apa tajuknya? Tajuk dia adalah Le Benediction. Cerita ni pasal orang kata nak lari jauh daripada diri sendiri tu taklah. Pesan lah macam tu. Actually daripada orang-orang sekeliling juga. Diorang pun ada masalah yang sama, which is bila diorang minat benda lain tapi parents tak suka apa yang diorang buat. So banyak daripada pengalaman Alia lah untuk idea ni daripada pengalaman Alia sendiri lah ya. Nak kata pengalaman diri sendiri jugalah. Okey. So, aku tak sabar lagi nak tahu cerita pasal apa ni. Le Benediction. Betul lah? Betul ke sebutan dia? Benediction. Okay. So, Alia, you ready? Silakan. Okay. Lydia, weh, kau ni berangan apa ni? Lydia tersedar dari lamunannya. Hampir 2 tahun Lydia bersahabat dengan Zahrin. Selama 2 tahun itulah, Zahrin banyak memberi kata-kata semangat dan membantu Lydia dalam menyelesaikan tugasan dan akhirnya mereka sudah berada di semester terakhir sebelum menjalankan data industri tidak lama lagi. Lydia menukar topik perbualan mereka dengan mengajak Zahrin ke kelas seterusnya. Kau ni kenapa? Awal lagi lah. Okey tak? Tanya Zahrin. Aku pening lah Zahrin. Hati aku tak tenang sekarang. Aku penat tau. Yuran kita semester ni tak bayar lagi. Aku kena kerja overtime. Tapi itulah, gaji pula kena potong, kata Lydia. Zahrin bertanya sama ada dia menerima beasiswa atau memohon pinjaman. Lydia bukan tidak mahu untuk memohon beasiswa atau pinjaman. Dia telah mencuba kedua-dua cara namun Lydia tidak layak. Jumlah gaji ibu dan bapanya menyebabkan Lydia tidak layak untuk memohon beasiswa atau pinjaman. Zahrin, ada something aku nak beritahu kau. Zahrin mendengar dengan penuh perhatian. Datuk Safwan pulang ke rumah dan melihat keadaan rumahnya yang indah bagai istana itu menjadi tunggang langgang seperti kapal karam. Dia bingung apabila melihat keadaan rumahnya itu. Dia memanggil isterinya, Datin Syazrin berkali-kali namun tidak disahut. Sebaik sahaja dia membuka pintu bilik, dia melihat isterinya hanya duduk di balkoni bilik. Belum sempat dia mendekati isterinya, dia terdengar bunyi pintu dihempas. Datuk Safwan melihat anaknya, Lydia sedang mengusung bagasi ke arah pintu utama rumah mereka. Datuk Safwan cuba mendapatkan anaknya itu, tetapi tidak berjaya. Berat hati seorang bapa melepaskan anak perempuannya pergi dari rumah. Tambahan pula, Lydia merupakan satu-satunya zuriat Datuk Safwan dan Datin Syazrin. Dia tahu mengapa Lydia berbuat sedemikian. Sebagai seorang bapa, dia mahu Lydia meneruskan pelajaran dalam bidang perubatan seperti kemahuan isterinya. Ini demi menjamin masa depan anak kesayangan mereka berdua itu. Tetapi dia tidak mahu terlalu memaksa Lydia seperti apa yang dilakukan oleh isterinya. Lydia menangis tersesak-sesak dalam teksi.
Dia sangat sayang kedua orang tuanya yang telah menatangnya bagai minyak yang penuh. Tetapi dia tidak dapat bertolak ansur untuk kali ini. Dia hanya mahu ibu dan bapanya merestuinya untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang pengurusan pentas sebagai hadiah hari jadinya beberapa hari lalu. Tetapi ibunya tidak bersetuju. Tak nak balik? Tanya Zahrin. Balik? Mana? Lydia sengaja berpura-pura walaupun dia tahu jawapan kepada soalan ini sendiri. Kau dah besar. Aku rasa kau pun tahu restu ibu ayah tu penting untuk kita berjaya. Kau fikir sendirilah Lydia, balas Zahrin. Lydia memberitahu mengapa dia ragu-ragu untuk pulang. Lydia bukan tidak mahu pulang, tetapi dia risau dengan penerimaan ibu dan bapanya. Adakah mereka berdua masih menganggap satu-satunya anak mereka masih hidup? Adakah dia akan diterima ke dalam keluarga kecil itu? Adakah dia dibenarkan untuk menjejakkan kakinya di dalam mahligai keluarga mereka itu? Bagaimana jika mereka langsung tidak mahu memandang wajahnya, atau adakah Lydia berani untuk memandang dan melihat wajah kedua orang tuanya? Berbagai persoalan diajukan kepada Zahrin tentang penerimaan keluarga terhadap dirinya. Hanya satu jawapan dari Zahrin. Selagi kau tak cuba, kau takkan tahu apa jawapan pada soalan kau tadi. Dan tak salah kalau kau cuba. Apa pun aku ingatkan kau sekali lagi. Kau sangat perlukan restu ibu bapa dalam keadaan sekarang. Dan bukan sekarang saja, tetapi untuk masa depan kau juga. Try to convince both of them. Aku yakin kau boleh pujuk ibu bapa kau. Tiba hari terakhir sebelum cuti semester bermula. Lydia memberitahu Zahrin dia membuat keputusan untuk mencuba nasib pulang ke rumah demi restu orang tuanya. Zahrin hanya tersenyum gembira mendengar keputusan Lydia. Zahrin seorang sahabat yang sangat baik, kerana itulah Lydia selesa untuk berkongsi semua masalah dengan Zahrin. Sebaik sahaja tamat sesi kuliah yang terakhir, Lydia terus pulang ke asrama mengemas barang-barangnya. Lydia sering menumpas Zahrin untuk ke mana-mana, tetapi kali ini dia terpaksa pulang sendiri kerana barang-barang mereka berdua terlalu banyak. Banyak betul dugaan aku hari ini, Zahrin. Taksi tak ada, barang ada yang tertinggal. Paling teruk, aku jatuh depan kolej tadi. Zahrin hanya ketawa mendengar bebelan sahabatnya itu di dalam telefon. Tiba-tiba fikiran Lydia teralih daripada Zahrin kepada Datuk Safwan dan Datin Shazwi. Tanpa disedari, taksi telah berada di hadapan pintu pagar mahligai indah Datuk Safwan dan Datin Shazwi. Lydia memberi salam beberapa kali namun tidak disahut. Dia juga telah menekan loceng beberapa kali tetapi tidak ada sesiapa yang muncul. Tiba-tiba, pagar terbuka dengan sendirinya. Cik tidak dibenarkan masuk. Ini arahan dari tuan rumah, kata pengawal keselamatan itu. Lydia cuba berfikiran positif. Mungkin ibu dan bapanya sudah pindah. Namun dia sangat kenal dengan Velfire hitam kesayangan bapanya itu. Sebuah Mercedes berhenti di hadapan pagar dan lelaki yang keluar dari kereta itu ialah bapanya. Datuk Safwan memberi isyarat kepada pengawal keselamatan untuk membenarkan Lydia masuk ke dalam rumah. Kenapa kau datang sini? Dah tak ada tempat tinggal? Duit dah habis? Mana minat kau yang kau cakap boleh berjaya? Bertubi-tubi Datin Shazwin memeli Lydia. Datuk Safwan tidak tahan dengan situasi itu dan terus bersuara. Dia duduk bilik bawah. Apa yang dia harapkan tidak menjadi kenyataan. Dia menyangka bapanya akan menerimanya. Namun dia bersyukur bapanya mengizinkan dia tinggal di rumah itu walaupun di bilik pembantu rumah. Hampir seminggu Lydia di rumah itu. Ibu dan bapanya tidak bertegur dengan Lydia. Waktu makan juga makan berasingan dengan ibu bapanya. Lydia cuba untuk berbincang dengan mereka tetapi tidak diindahkan. Akhirnya ibu Lydia bersuara. Datin Shazwi memberi masa selama seminggu untuk berhenti dari bidang pengurusan pentas dan mohon semula bidang perubatan. Jika dia gagal melakukan perkara tersebut, Lydia tidak boleh tinggal di situ lagi. Lydia runsing memikirkan tindakan yang harus dia lakukan. Dia sudah berada di semester yang terakhir. Hanya tinggal setahun saja untuk dia menamatkan diploma dalam pengurusan pentas ini. Lydia mahu menghubungi Zahrin, meminta pendapat sahabatnya itu. Tetapi dia tidak mahu mengganggu masa Zahrin bersama keluarganya.
Tempoh yang diberikan sudah tamat dan Lydia memberitahu ibu dan bapanya dia akan menuruti kata ibunya. Datin Shazlin sangat gembira kerana akhirnya Lydia memilih bidang perubatan sebagai kerjayanya. Rania, rakan sekelas Lydia di bangku sekolah, sangat cemburu dengan Lydia. Dia tahu krisis antara Lydia dengan ibu bapanya. Dia juga tahu Lydia hanya berpura-pura menuruti permintaan ibu dan bapanya. Rania tidak dapat menerima apabila Lydia hidup dengan tenang bersama keluarga kecilnya itu. Tanpa memikirkan apa-apa, Rania dengan beraninya pergi ke rumah Datin Shazlin dan menceritakan perkara sebenar bahawa Lydia sebenarnya tidak membuat apa-apa permohonan dalam bidang perubatan dan belum berhenti dari bidang pengusaha pentas. Rania dikenali kerana kecantikannya di sekolah dan di kolej yang menyebabkan dia mempunyai ramai kenalan untuk meminta bantuan, termasuk menyiasat tentang Lydia. Datin Shazlin naik berang setelah mendengar kata-kata Rania. Dia segera naik ke bilik Lydia dan memasukkan semua pakaian ke dalam bagasi. Sebaik sahaja Lydia pulang dengan bapanya, Datin Shazlin melemparkan bagasi tersebut di hadapan Lydia. Peristiwa 2 tahun lepas berulang kembali. Lydia sekali lagi dihalau keluar dari rumah. Dia sudah menjangka hal ini akan berlaku, tetapi bukan secepat ini. Lydia tidak melawai, dia terus keluar dari kawasan rumahnya. Lydia tidak tahu harus ke mana dan akhirnya Zahrin membuat keputusan untuk membawanya pulang ke kampung Zahrin dengan kebenaran orang tua Zahrin. Lydia menceritakan semuanya yang berlaku. Namun reaksi Zahrin bukan seperti yang Lydia harapkan. Zahrin seakan-akan menyebelahi ibu bapa Lydia. Yang kau bagi tipu tu kenapa? Aku pujuk kau balik sebab nak kau bincang elok-elok. Tengok apa dia jadi. Lydia merasakan Zahrin telah berubah. Dia kecewa dengan Zahrin. Tetapi dia tidak boleh meninggalkan kampung Zahrin. Dia tiada tempat untuk dituju. Selagi latihan industri tidak bermula, setelah seminggu berada di kampung Zahrin, mereka berdua perlu pulang ke rumah sewa masing-masing dan kebetulan pula mereka telah diterima untuk menjalani latihan industri di tempat yang sama. Ibu bapa Lydia tidak lagi berada di dalam fikirannya ketika ini. Lydia lebih tertumpu tentang persahabatannya dengan Zahrin yang semakin goyah. Bagaimana dia dan Zahrin akan bekerja sama di bawah satu bumbung dengan keadaan persahabatan mereka yang semakin renggang. Selama seminggu, masing-masing tidak bertegur sapa dan bermasam muka. Ibu bapa Zahrin sangat santai. Mereka tidak kisah melihat dua sahabat itu begitu. Mereka hanya tersenyum melihat Zahrin dan Lydia berpaling muka setiap kali bersemuka. Mujur mereka berdua mampu bersikap matang dalam menguruskan hal kerja. Lydia dan Zahrin tidak mencampur adukkan hubungan persahabatan mereka dengan urusan-urusan produksi. Ternyata bukan hanya Zahrin yang berjaya untuk menjalani latihan industri bersama. Rania juga terlibat dalam produksi yang sama. Tetapi Rania tidak berada di dalam kumpulan yang sama dengan Zahrin dan Lydia. Oleh itu, tugas mereka berbeza. Starla Holdings. Tidak asing lagi nama syarikat itu pada Lydia. Dia tahu itu adalah syarikat milik bapanya. Sumber pendapatan utama mereka sekeluarga. Lydia dan Zahrin diberi kepercayaan untuk menguruskan mini showcase sempena ulang tahun syarikat itu. Lydia tidak menolak. Dia menerima dengan hati terbuka dan bersikap profesional. Fikir apa? Tiba-tiba sahaja Zahrin muncul dari belakang. Makanan tu tak sentuh pun. Okey ke tak? Lydia hanya diam. Zahrin tahu Lydia sedang memikirkan tentang ibu dan bapanya. Lydia tidak tahu bagaimana dia akan bersemuka dengan ibu dan bapanya untuk membincangkan hal-hal berkaitan dengan mini showcase itu. Lydia masih terluka dengan tindakan Zahrin menyebelahi ibu bapa Lydia tempoh hari. Oleh itu, Lydia hanya berdiam dan tidak menjawab semua pertanyaan Zahrin. Zahrin tahu Lydia masih terasa dengan percakapannya. Zahrin bukan tidak mahu minta maaf, tetapi dia mahu Lydia fikir semula apa yang telah Lydia lakukan. Perbuatan menipu untuk meraih restu ibu bapanya. Aku minta maaf, Zahrin bersuara. Setelah hampir beberapa minit suasana sepi. Aku pun nak minta maaf dengan kau. Aku tahu aku salah. Aku tak patut buat macam tu. Lydia akhirnya menyedari kesilapannya dan Zahrin berjanji untuk membantu Lydia mendapatkan restu ibu bapanya.
Zahrin sangat bijak. Dia memberi cadangan konsep mini showcase untuk majlis ulang tahun Starla Holdings. Jika semua perancangan berjalan dengan lancar, ibu bapa Lydia pasti akan bangga dengan Lydia. Zahrin sangat kreatif dalam menyumbang idea, terutama sekali apabila melibatkan sahabatnya itu. Suasana perbincangan kali pertama mereka berdua bersama ibu bapa Lydia begitu janggal. Tetapi mereka berdua bersikap profesional dan meneruskan semua perancangan seperti yang Datuk Safwan dan Datin Shazrin inginkan. Rania mendengar rancangan Zahrin untuk memastikan Lydia diterima semula. Hanya tinggal beberapa jam sebelum majlis bermula dan Lydia begitu gemetar untuk menguruskan majlis pada malam itu. Ini adalah satu-satunya peluang yang ada untuk dia membuktikan dia tidak salah memilih kejaya. Mujur Zahrin sentiasa di sisi sepanjang majlis untuk menyokong sahabatnya itu. Mini showcase sempena ulang tahun Starla Holdings akan berlangsung sebentar lagi. Dewan dihiasi dengan lampu neon yang membawa suasana digital dan moden sesuai dengan tema yang dipersetujui. Tiba-tiba seluruh dewan menjadi gelap gelita. Beberapa tetamu yang hadir awal menjadi panik dan Lydia tercari-cari Zahrin. Lydia semakin panik apabila dia tidak dapat menemui Zahrin. Lydia tidak tahu bagaimana untuk mengawal situasi itu. Belum sempat Lydia menemui Zahrin, kedengaran bunyi hempasan yang kuat. Zahrin ke kotak Swiss dan membetulkan bekalan elektrik yang terputus. Lydia hampir menangis melihat hasil kerjanya menyediakan lampu hiasan neon di tengah-tengah dewan itu jatuh berderai dan majlis akan bermula kurang dari 1 jam. Zahrin segera mendekati Lydia dan mengarahkan rakan-rakan produksi termasuk Lydia untuk membetulkan semula lampu hiasan neon itu. Lydia bersyukur majlis itu berjalan dengan lancar walaupun dia tidak tahu sama ada hasil kerjanya itu memenuhi jangkaan tetamu-tetamu yang hadir dan paling penting ibu bapanya. Semua tetamu yang hadir tahu anak Datuk Safwan dan Datin Shazrin sendiri yang menguruskan majlis itu. Mereka memberi pujian dan kagum dengan hasil kerja Lydia bersama Zahrin. Datin Shazrin hanya senyum kepada tetamu-tetamu itu. Perlahan-lahan, dia memikirkan semula tentang Lydia. Suaminya juga cuba memujuk Datin Shazrin. Cuba awak tengok usaha dia untuk dapat restu kita. Dia dah buktikan dia mampu berjaya dalam bidang ni. Tak salah kalau kita merestukan. Datin Shazrin hanya diam. Egonya terlalu tinggi. Dia memandang remeh kepada orang-orang yang terlibat dalam industri seni. Dia langsung tidak mengucapkan terima kasih apatah lagi ucapan tahniah kerana telah berjaya menguruskan majlis itu. Para tetamu sangat suka dengan tema dan showcase pada malam itu. Lydia cuba untuk mendekati ibu dan bapanya. Namun belum sempat menegur, ibunya menarik tangan bapanya untuk pergi dari situ. Seakan-akan mahu mengelak dari berjumpa Lydia. Zahrin yang melihat kejadian itu merasa sayu dan harus berbuat sesuatu. Tidak mungkin dia membiarkan Lydia bersedih setelah berpenat lelah memberikan yang terbaik untuk majlis itu. Boleh saya bercakap dengan Datuk dan Datin sekejap? Tanya Zahrin. Zahrin membawa Rania bersama. Zahrin tidak mampu lagi untuk melihat sahabatnya menangis. Dia membuat keputusan untuk menceritakan perkara sebenar tentang Lydia sejak awal perkenalan mereka sehinggalah ke hari ini. Zahrin juga memaksa Rania untuk menceritakan perkara sebenar tentang apa yang telah diceritakan kepada ibu Lydia tempoh hari. Rania mengaku semua itu kerana dia cemburu dengan Lydia. Rania mahu Lydia gagal dan tidak dapat meneruskan latihan industri di produksi ini kerana produksi menawarkan jawatan tetap untuk 2 orang pelajar yang berjaya menghabiskan latihan dengan cemerlang. Ibu Lydia menangis mendengar pengakuan Zahrin disebabkan tindakannya tempoh hari memberi kesan yang sangat besar dalam diri Lydia. Ibu dan bapa Lydia sangat berterima kasih kepada Zahrin kerana telah membantu memberi dorongan dan menjadi sahabat yang sangat baik kepada Lydia. Datuk Safwan mengulurkan sekeping cat. Namun Zahrin menolak. Saya ikhlas bersahabat dengan Lydia. Itu adalah ayat terakhir yang keluar dari mulut Zahrin sebelum dia berlalu pergi dan mencari Lydia.
Seperti biasa sikap Zahrin, jika Lydia termenung memikirkan masalahnya, Zahrin hanya akan duduk dan diam bersebelahan Lydia. Thanks Zahrin, kau dah banyak tolong aku, termasuklah untuk malam ni. Kalau kau tak ada, aku tak tahu apa akan jadi dengan aku ni. Tiba-tiba sahaja Lydia bersuara. Belum sempat Zahrin membalas, kedengaran suara seorang wanita memanggil nama Lydia. Ibu restu kamu belajar dalam bidang ini sayang. Lydia berlari ke arah ibu dan bapanya sambil menangis lalu memeluk mereka. Dia tidak menyangka ibu dan bapanya akhirnya merestui minat dan impiannya. Sekali lagi, Aunty dan Uncle nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada kamu Zahrin, ujar bapa Lydia. Zahrin hanya tersenyum. Dia gembira akhirnya sahabatnya direstui oleh ibu dan bapanya. Akhirnya, Lydia dan Zahrin berjaya menghabiskan latihan industri mereka dengan sangat cemerlang dan tamat belajar dalam diploma pengurusan seni. Mereka berdua akan menyambung pelajaran di peringkat lebih tinggi dalam pengurusan seni juga. Tetapi kali ini yuran pengajian mereka ditanggung sepenuhnya oleh ibu bapa Lydia. Apa jadi dengan Rania? Tanya Lydia. Pengajian Rania digantung kerana tindakannya untuk cuba merosakkan mini showcase tempoh hari. Sekaligus hampir mencederakan tetamu-tetamu yang datang. Pihak produksi juga mengambil tindakan terhadap Rania selepas seorang rakan produksi bahawa semua kejadian di mini showcase itu memang berpunca daripada Rania. Lydia adalah manusia yang paling tenang dan gembira saat ini. Dia akhirnya berjaya mendapat restu ibu bapanya, pulang ke pangkuan keluarga, menamatkan pelajarannya di peringkat diploma dan mempunyai sahabat yang sentiasa menyokongnya dalam segala segi. Dia bersyukur ternyata usahanya tidak sia-sia. Lydia juga tidak lupa jasa Zahrin yang membantunya dengan terlalu banyak demi untuk memperoleh restu kedua ibu bapanya. Dia berharap ibu dan bapanya akan terus merestui dan menyokong minatnya dalam industri seni dan persahabatannya bersama Zahrin akan berkekalan. Yeah. Akhirnya Itu dia cerita. direstui juga. Alhamdulillah. Aku sujud syukur sekarang. Dan sebab bagi aku lah kan, in everything atau anything you do, restu ibu tu yang paling penting lah. Ibu bapa Nah, ibu bapa lah kan. So sebenarnya untuk cerita yang Alia tulis ni bagi aku, kita nampak macam benda ni klise. Mungkin cerita dia macam biasa, tapi sebenarnya ini yang berlaku dalam komuniti kita. Betul tak? Ui, aku punya ayat lain macam Sebab kawan-kawan sebab dia punya cerita ni aku rasa semua orang pernah lalui satu benda yang kita nak buat, tetapi mungkin kita tak dapat persetujuan daripada ibu bapa kita, tak direstui. Itulah bila tak direstui tu macam-macam lah jadi. So message dalam cerita ni, ibu bapa pun perlulah bagi sokongan kepada anak-anak. Ini yang Abang Wan kata dalam video yang lepas, sound pepek kat muka penonton tu. Okay, tahniah Alia, good job. Kalau aku dapat bagi my 2 cent, my 2 cent bagi aku, usaha Lydia ni untuk dapatkan restu mak ayah dia bukan hanya dengan kata-kata kosong. Dia buktikan. Itu yang paling aku rasa paling lekat dekat hati ni. Bila kita nak buat sesuatu benda, kalau orang tak percaya, prove it. Tapi tu Rania tu. Aku Rania tu macam dia mesti macam yang okey, tahniah Alia. Tahniah sangat-sangat. Okey, untuk soalan daripada Alif, nak tanya, bukan nak tanya lah, macam memang soalan untuk tanya lah. Okay? Untuk Alia sendiri, Alia memang dah pernah menulis. Bila aku tengok cara dia menulis tu macam dah biasa menulis jugalah. So, dalam projek Pendek dan Sedap ni, apa breakthrough? Maksudnya apa yang kelainan dan baru yang Alia dapat? Yang contoh macam sebelum ni Alia tak pernah buat dalam penulisan, tapi bila masuk kelas ni Alia macam breakthrough, lepas satu benda dere. Apa ada tak? Kalau after class ni apa yang kalau sebelum ni kalau nak menulis satu cerita tu main redah je tulis. Kalau lepas join kelas ni macam kita dah tahu dekat permulaan nak letak apa, climax apa, penyelesaian dia apa. And then kita orang kata tak macam ada boleh alert lah supaya tak lari daripada apa yang kita nak sampaikan. Ya. Bagus.
Lagi sekali soalan terakhir, siapa Zahrin? Siapa Zahrin sebenarnya? Siapa Zahrin Siapa dalam Zahrin video ni? Alia ni? Jawab sekarang. Dia hanya lelaki dalam ayah. Oh, okey. Alia, terima kasih banyak. Kita harap Alia sentiasa jaga kesihatan, okey, jaga diri dekat sana. Semoga nanti kita dapat berjumpa, okey? Alright. Bye-bye. Kita jumpa lagi nanti. Terima kasih banyak Alia. Tahniah. Okey, itu je peserta kita nombor 2, Alia, dengan cerita dia La Benediction. So aku rasa cerita tu sangat-sangat ringkas dan mesejnya terus darat. Yes. So anda semua jangan lupa untuk subscribe dan turn on notification untuk dapatkan next story untuk video seterusnya daripada peserta yang ketiga. Nak tahu siapa? Kita jumpa nanti. Sedih ke? Macam nak cari restu mak ayah tu kan. Tapi jangan. Dah lah.